الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar sihat. Dah tersambung musalli ini ya. Monitor musalli. Ya. Musalli di mana ya? Dan syarat sah Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin. Dan telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjemaah. Syarat sah dia mesti berjemaah. Mazhab itu dan sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. 40 orang yang kamil, maksudnya yang sempurna, yang cukup syaratnya 40 orang tu ya. Jadi mazhab kita 40 orang. Jadi kalau mazhab lain ada yang boleh 12, ada yang boleh 2 orang ya. Di mazhab Syafi'i 40, yakni orang yang akil baligh lagi merdeka. Dia akil baligh kemudian merdeka, yang nak dikira 40 tu. Akil baligh merdeka. Kalau budak-budak tak dikira 40, tak kira. Kemudian mustautin, kalau mukim tak dikira, mesti mustautin. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Maknanya yang sah 40 tu dia dikira dan sah sembahyang dia. Ya. Kalau ada 40, cukup-cukup 40, tapi seorang dia tak sah, tak dikira juga. Mesti dia dikira 40 dan semua sembahyang 40 orang tu sah. Tak ada yang batal, tak ada yang tak sah. Baik, kita tengok satu persatu. Maka jika ada di dalam 40 itu yang tiada sah sembahyangnya, yang tak sah sembahyang dia, seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah, tak erti baca Fatihah, tak tahu. Jadi orang yang tak tahu baca Fatihah tu tak dikira sembahyang dia tak sah. 40 itulah 40. Yang salah faham ya. Tak dikira 40 dan tak sah sembahyangnya. Dikira 40 tapi sembahyang dia tak sah, tak cukup jugalah. Yakni tiada kena membaca setengah daripada huruf Fatihahnya. Jadi bacaan dia tu tak elok, ya, ataupun dia tak tahu langsung baca Fatihah. Jika taksir pada belajarnya, jika tu syarat tak sah tu apa? Kalau dia tak belajar. Tapi kalau dalam tempoh dia belajar lain. Itu jika taksir, maknanya jika orang tu dia tak belajar, usaha untuk membaca Fatihah
Maka iaitu tiada sah sembahyang dirinya. Ya. Atau orang yang ummi, yang buta huruf, yang tak pandai nak baca, yang tak boleh membaca, yang taksir pada belajarnya. Dahlah dia itu buta huruf, kemudian dia tak belajar pula. Demikian juga tiada sah sembahyang dirinya. Tak sah sembahyang dia. Ya, bila tak sah, tak cukuplah 40, maka tak sahlah Jumaat. Maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40. Jadi tak boleh nak kira 40. Contohnya dalam masjid tu ada 40 orang, tapi ada seorang yang sembahyang dia tak sah disebabkan Fatihahnya dia tak tahu baca. Jadi tak cukup 40. Tak dikira 40, maka tidaklah sah sembahyang itu, tak boleh. Ya, dengan ittifaq Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Sepakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita punya rujukan adalah antaranya Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, pemilik kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga Nihayatul Muhtaj, ataupun orang biasa sebut Tuhfah dan Nihayah. Jadi dua imam ini yang menjadi rujukan kita lah dalam mazhab Syafi'i. Dia dah ke bawah dah, tapi Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli ni yang menapis-tapis kaul-kaul dalam mazhab Syafi'i. Baik. Dan jika tiada taksir pada belajarnya, jika tiada taksir, maksud dia tidak ada kurang di situ, maksud dia ada belajar. Jika tiada taksir itu maksudnya dia ada belajar. Dia ada belajar. Tiada dapatnya sekira-kira tiada boleh. Dia belajar dah, tapi tak boleh dengan bersungguh dia. Dah bersungguh dah belajar nak betulkan Fatihah ataupun nak membaca Fatihah. Ya. Sekira-kira lemah ia daripadanya dan tiada taksir pada belajarnya, maka sahlah sembahyang dirinya. Dia belajar bersungguh tapi masih lagi lemah. Kalau macam ni, keadaan yang begini tak sama dengan keadaan yang tadi yang tak nak belajar. Tak sama dengan keadaan orang yang dalam pembelajaran, tengah mengaji lagi, tengah belajar lagi. Itu dikira, dikira. Maka sahlah sembahyang dirinya. Jadi pendapat ni, maka kata Syekh Ramli, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu apabila ada khatibnya dan imamnya itu qari yang kena membaca Fatihah dan segala bacaannya yang wajib, daripada tahiyyat dan takbiratul ihram dan lainnya. Syekh Ramli, fatwa Syekh Ramli kata sah dan dikira 40. Syekh Ramli kata. Syekh Ibn Hajar kata, Syekh Ibn Hajar pula tiada sah Jumaat dengan ummi dan orang yang tiada kena bacaannya yang wajib, dibilangkan 40 dengan mereka itu, jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Berbeza dengan Syekh Ibn Hajar kata tak sah. Jadi macam mana kita ni nak ambil Syekh Ibn Hajar ke nak ambil Syekh Ramli? Dua-dua boleh. Ya, dua-dua boleh, sebabnya khilaf di dalam mazhab. Apabila khilaf di dalam ruang lingkup mazhab, kita boleh pilih mana-mana selagi ianya
ya, bukanlah kaul yang terlalu dhaif dalam mazhab. Kalau kaul terlalu dhaif pun, itu pun ulama mazhab bahas lagi. Ya, boleh pakai untuk diri sendiri, tak boleh gunakan untuk berfatwa. Itu kalau kaul dhaif ataupun kaul tsani. Tapi bila khilaf, ya, kalau kita jumpalah lepas ni, kita ikut kelas siapa-siapa, ya, ustaz-ustaz ada kata khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, boleh pilih mana-mana je, tak ada masalah. Kita nak pakai Syekh Ramli, boleh pakai Syekh Ramli. Nak pakai kaul Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar, boleh pakai Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar mana ni? Ibn Hajar Al-Haytami, bukan Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani itu, ya, imam dalam bidang hadis yang mensyarahkan kitab Bukhari. Itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Yang ini Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, ya, fiqh lah. Baik, jadi bila bertembung situ, khilaf antara Ibn Hajar dan Syekh Ramli, dua-dua boleh pakai. Ya, tidak ada kaul mengatakan mesti kena ambil salah satu, tak boleh. Sebab itu yang kadang-kadang bila kita tengok dalam beberapa perkara, Syekh Ibn Hajar dia agak tegas, syadid, ya. Jadi khilaf dengan Syekh Ramli dalam beberapa perkara, Syekh Ramli dia lembut sikit. Jadi kalau kita selesa dengan kaul ataupun pendapat Syekh Ramli, maka kita boleh beramal. Dua-dua masih lagi dalam ruang lingkup mazhab. Itu khilaf dalam mazhab. Apa juga masalah-masalah yang diamalkan dalam mazhab, ulama-ulama ataupun imam-imam mazhab amalkan, masih ada kaul-kaulnya itu, kita boleh amalkan. Jadi tok-tok guru lama, tok-tok guru tua, selagi mana khilaf itu dalam mazhab, kita tak perlu nak bergaduh. Pasal dalam mazhab, kita tak katakan khilaf luar mazhab, antara mazhab-mazhab tak. Ni khilaf dalam mazhab pun dia ada khilaf dia sendiri. Kenapa? Kerana berbezanya ijtihad masing-masing. Ya. Jadi kita nak kena tengoklah. Macam kalau ada khilaf, ada sedikit lah, contohnya persoalan mengenai boleh tak kita membaca surah selain daripada surah As-Sajdah untuk kita gunakan dalam sembahyang subuh pagi Jumaat. Kan biasa orang sajadah pakai surah Sajadah kan, untuk sujud sajadah. Jadi itu dalam mazhab khilaf, dan telah diamalkan oleh ulama-ulama tua kita. Ya, dalam kitab-kitab pun ada sebut, ya, atau dalam Matlab Badrin pun ada sebut. Jadi ulama-ulama kita beramal, kadang tak, dia orang tak baca surah Sajadah, dia baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan hujungnya tu ada ayat Sajadah, wasjud waqtarib. Itu turun. Boleh, tak ada masalah. Boleh dia amalkan. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita tak hafal surah Sajadah, tapi kita nak buat sunat Sajadah, sujud Sajadah, kita tak dapat nak pergi surau ke, tak dapat nak pergi masjid, buat subuh kat rumah, baca surah Iqra, boleh diamalkan, tak ada masalah. Ataupun surah-surah yang ada ayat Sajadah, boleh diamalkan selain daripada surah As-Sajadah. Ya. Jadi kita jangan keras sangat sampai katakan tak boleh, haram, ataupun tak boleh, tak sah, kena pakai surah Sajadah juga. Itu terlalu keras. Perkara ini masih lagi dibincangkan dan ada disebut dalam kitab-kitab fiqh kita, dan juga diamalkan oleh tok-tok guru tua kita. Itu cara tok-tok guru tua, ulama-ulama tua lah. Tak ada sampai nak keras kata tak boleh pakai surah Iqra, tak boleh, ya, kena pakai surah Sajadah juga. Tak boleh, kita boleh beramal, dapat pahala sunat Sajadah tu. Tapi macam mana? Sebab ayat tu hujung. Bila hujung wasjud waqtarib tu, macam biasa naik balik baca surah lain pendek. Tak kisahlah nak baca surah apa, ya, surah-surah yang pendek.
Lepas tu barulah rakaat yang pertama, rukuk rakaat yang pertama, macam tu. Sekiranya kita terlepas Jumaat nak berjemaah dekat sebuah masjid, buat kat rumah, nak buat juga sujud sajadah, baca surah Iqra. Walaupun tak hafal surah sajadah, boleh diamalkan. Begitu. Baik. Dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekaliannya perbuatan Jumaat daripada rukunnya dan syaratnya dan sunatnya, wajib sekalian atau setengahnya, wajib sekalian atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Dia belajar, dia tak belajar, dia tak mengaji, cuma dia faham semua rukun, syarat, sunat dalam Jumaat itu semuanya wajib. Dia anggap, dia tak tahu mana sunat, mana syarat, mana rukun. Jadi semuanya itu dia anggap wajib. Jadi sah tak semayang orang begitu? Sah, tak ada masalah. Ataupun dia anggap, dia i'tiqadkan secara umum, sebahagiannya setahu saya sebahagiannya wajib, sebahagiannya tu sunat. Dia secara umum begitu. Sah. Itu boleh dikira. Tetapi jangan dibezakan setengah daripada setengahnya. Contohnya apa? Sekira-kira i'tiqad yang wajib itu dikatakan sunat, itu tak boleh. Yang wajib dia kata sunat, itu tak boleh. Tapi kalau dia i'tiqad secara umum, sebahagian dia wajib, sebahagian dia sunat, yang mana tak tahu, itu masih boleh dikira sah sembahyang orang begitu. Tapi kalau orang yang sembahyang terkata yang sunat ni sebenarnya wajib, tak boleh, tak dikira lah, sebab dia tak tahu nak bezakan langsung. Mesti kena tahu sekurang-kurang, ataupun secara umumnya semua itulah wajib, itu boleh lagi. Dengan ittifaq dua syekh itu, dengan ittifaq sepakatlah, tak ada khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, dia tak ada khilaf. Boleh. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Bila dah sah sembahyang dia tu, maka dia dapatlah semua pahala Jumaat dan fadilat Jumaat. Baik, maka manakala sahlah Jumaatnya, jangan lagi ia iringkan dengan zuhur kemudian daripadanya. Bila dah sah sembahyang Jumaat, tak perlu ulang balik, ataupun tak perlu sembahyang zuhur. Tak perlu tampung lah, tak perlu nak iring-iring lepas Jumaat dia bangun buat zuhur balik, tak payah. Sebab sembahyang Jumaat dia tadi dah sah dan tiada dituntut lagi sembahyang zuhur. Tak perlu lagi sembahyang zuhur, ya. Baik. Ada soalan nak tanya? Ada Ustaz. Ya. Apa tu? 40 tu kan? 40 orang. Okey, yang terbaru yang masa Covid tadi 2 orang imam di situ. Itu darurat. Di situ. Dia dah keluar pada mazhab. Sebab darurat. Yalah, Ustaz kata tadi, kalau selagi tak bercakap dalam mazhab, tak ada masalah. Sekali dia dah keluar daripada mazhab berbeza. Macam tak? Darurat lah. Dia boleh kita keluar daripada mazhab, ataupun boleh kita ikut pendapat mazhab lain jika darurat. Jika darurat, kita boleh mengikut pandangan mazhab lain. Jadi situasi kita waktu itu situasi darurat. Situasi darurat, jadi Jumaat mesti diteruskan. Jadi ada pendapat seperti mana mazhab Hanafi, paling-paling kurang 2 orang. Mana ikut kaul sahih dalam mazhab Hanafi itu, boleh Jumaat 2 orang sekurang-kurangnya. Makanya
dia ambil kira di situ disebabkan Jumaat itu wajib, tak boleh tinggal langsung. Tapi tak boleh nak berkumpul ramai-ramai. Itu dah bertembung dah kan. Jumaat wajib, tapi tak boleh kumpul ramai pula. Waktu itu darurat. Jadi bila berlakunya darurat, maka di dalam fiqh kita ini, maka bila darurat kita boleh mengikut ataupun kita boleh taklid pada mazhab yang lain. Jadi antara syarat kita nak bertaklid pada mazhab yang lain apabila keadaan darurat. Yang pertama, darurat sangat. Yang kedua, apabila orang kata apa, maslahah umum ya, untuk kemaslahan umum, maka bolehlah kita taklid pada mazhab lain. Selain daripada itu kita tak boleh. Ya. Jadi macam kita situasi itu Jumaat mesti diteruskan, cukuplah 2 orang pun dah memadai di masjid. Ya, di masjid. Ya. Sekali semua, itu semua rukun. Rukun. Itu wajiblah. Pasal rukun Jumaat tu mesti kena ada khutbah. Ya, untuk imam seorang, untuk Bilal seorang. Jadilah. Maknanya terlepas kewajipan itu. Ya. Sebab darurat. Contoh di masjid tu tak ada yang bermusafir, semua orang luar. Contohnya sebagai macam masjid negeri, masjid tu tak ada taman. Yang ada taman pun hanya orang non muslim. Yang ada tu semua luar yang bekerja daripada Nawang, daripada dia luar daripada musafir kan. Macam mana kira tu kan? Dia sembahyang dia kira sah. Walaupun tapi dalam bukan tak berpisau. Apabila tu syarat lain pula. Syarat lain contohnya seperti pekerja-pekerja ataupun pelajar-pelajar yang bukan mastautin, maka dibolehkan bila cukup 40 orang, maka dia kena sembahyang Jumaat, dan Jumaat dia itu sah. Berbeza dengan orang musafir. Dia lebih kurang macam orang musafir. Musafir ni siapa yang musafir selepas subuh Jumaat, dia dah kira wajib. Melainkan kalau musafir sebelum masuk subuh, maknanya dia harus sahaja ataupun sunat, yang maknanya tak wajib lagi. Tapi kalau dia musafir selepas Jumaat, ya, musafir dia tu kalau ikutkan tanpa sebab tak boleh lah, haram lah. Tetapi selepas subuh tu dia musafir dengan niat dia nak berhenti dekat mana-mana, maka boleh lah. Jadi tak berdosa lah dia punya safar itu, musafir dia tu. Ya, jadi orang yang musafir tidak dihitung 40, tetapi solat dia sah, Jumaat dia sah. Itu kalau musafir. Kalau yang mukim, ya, orang mukim ni makna orang luar lah. Orang luar bukan mustautin. Lawan kepada mustautin tu sama ada musafir ataupun mukim. Jadi orang mukim, wajib tak orang mukim itu Jumaat atas dia? Wajib. Cumanya dia tak dikira 40, tapi dia wajib. Kalau dia sembahyang sah. Baik, apabila berhimpun orang yang mukim itu ramai, ya, maka contohnya macam di pusat bandar yang tidak ada penempatan tapi ada masjid, ya, maka kalau cukup syaratnya 40 orang walaupun semuanya mukim, tetap dikira sah Jumaatnya itu. Bagaimana pula kalau 40 tadi tak cukup, tapi kebanyak macam di kampung-kampung sekali dah orang semua yang tinggal kebanyakannya situ ada pendatang asing je. Dia kira dalam 40 orang. Kalau itu kan penduduk kampung tu tak cukup 40. Dia kira sekali. Pendatang asing ada. Dia boleh kira sekali. Kira sekali. Kalau cukup 40 tu dia dihitung kira sekali lah, walaupun dia bukan mastautin di situ. Itu syarat yang lain lah, syarat yang lain. Melainkan kalau memang tak cukup langsung 40, kampung tu tak cukup langsung 40, nak pergi ke masjid jauh, jadi masjid kat kampung tu tak diwajibkan Jumaat dah, dia orang kena sembahyang Zuhur je.
Dia tak ambil pada mazhab lain. Ini tak boleh. Apabila Dari darurat tu. tak darurat lah. Sebab dia tak cukup langsung syarat. Nak campur orang yang mukim pun 38 orang. Bila tak cukup tu, dia boleh tampung dengan orang yang mukim. Macam tadi kan, dia tampung dengan orang mukim tu tadi. Campur-campur pun kira-kira 38 orang, tak cukup juga. Kita main Zuhur je lah, dah tak cukup. Lain, tak sama. Bila tak cukup, ditampung dengan mukim cukup, maka boleh sah Jumaat. Bila tak cukup, ditampung dengan mukim pun tak cukup lagi, tak sah Jumaat, tak boleh dah. Kalau ada seorang ustaz, kita tahu dia tak nak pergi, tapi kalau dia pergi ada 40 dah kena panggil orang lagi. Kena tarik, kena pergi. Berdosa tak pergi. Paksa. Paksa. Paksa pergi. Satu lagi tak? Tak cepat lah. Saya bermustaqim di sini. Adakah bila saya balik kampung, tempat kelahiran saya, tempat saya membesar, dikira saya pun bermustaqim di sana di kampung? Tak. Dikira mukim. Dikira mungkin. Mukim. Bukan mustaqim. Bukan mustaqim. Masih dikira sebagai mukim. Tak dikira mustaqim. Mustaqim tu Tapi dengan niat tak? Dengan niat apa? Bila saya pension besok, saya nak duduk di kampung, saya tak nak duduk ibadah. pun tak dikira juga. Tak dikira juga. Tak dikira. Sebab di situ ada kekhilafan saya lah. Sebab ada yang mengatakan selagi mana kita ada niat, kita nak tinggal di kampung, mana kita di sini kita bukannya Sebab dia belum soreh. Niat belum pasti lagi. Belum pasti. Perkara yang belum pasti itu tak dikira walaupun ada niat. Jadi yang pastinya sekarang ni rumah kita dekat Seremban. Itu yang pasti. Keluarga kita di Seremban, menetap di Seremban. Dan kita di sana tu walaupun ada niat, tapi kita hanyalah niat balik kampung, ziarah, walaupun akan datang. Jadi benda tu belum pasti. Dah pasti tu bila kita dah angkut, keluarga kita dah angkut barang-barang, baju semua, beg semua, pindah sana, niat menetap di situ, baru kira mustaqim. Ini tak, kita sikit lagi niat nak balik Seremban balik. Tak ada lah. Mana niat yang terawal itu, niat yang terdekat. Boleh. Ya. Kes dia di Sedayan. Tidak bukaan masjid baru di Sedayan. Di masjid di sekitar itu, nama ni masjid kampung lah. Sekitar Laku, Gadung, Sedayan. Jadi mereka ni kekurangan jemaah. Jemaah yang di situ, diorang banyak lagi ke masjid baru. Cukup 40 orang. Sama ada nak diteruskan kita atau tidak? Tak cukup 40 orang. Buat bina polisi nasihatkan supaya jangan pergi masjid baru. Orang degil juga. Degil juga. Tak wajib lah. Tak cukup. Sebab itu kalau tengok ada tok-tok guru ataupun ulama lah menyarankan, kalau situ confirm semuanya mukim, memang bukan ada yang mastauti, disunatkan kita sembahyang zuhur. Habis Jumaat sembahyang zuhur. Ada juga pendapat begitu. Kalau rasa macam sembahyang tadi sah, tapi sunatnya kita buat zuhur. Tertampung dengan sembahyang zuhur. Kalau yang macam tu tadi tak cukup juga, tak boleh. Maknanya kena sembahyang zuhur lah. Kena sembahyang zuhur sahaja. Ya. Aku pandang Ustaz dalam kampung ke Khatib khutbah tabung berjalan. Khatib membaca khutbah tabung berjalan. Ustaz tapi tak pagi. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Kita kena diam kan.
pergerakan kan. Bergerak tu boleh, tak ada masalah. Tapinya syarat itu kalau nak dapatkan fadilat itu Jumaat itu sepatutnya tak boleh bercakap lah. Bila bercakap tu dia dah menghilangkan pahala Jumaat lah. Sembahyang dia sah. Kalau tabung jalan tu kalau boleh elakkan lah. Tabung jalan. Tapi kalau dah lalu tu tolak je lah. Di Pantai Timur kan, kalau yang saya pergi lah, Kota Baru, Kota Terengganu, tabung hanya jalan selepas solat Jumaat. Tu baguslah. Dia benarkan tabung berjalan ketika dan sebelum solat. Azan saja tabung tak digerakkan selepas solat Jumaat pula. Ini bagaimana rasa ada masjid kan? Yang inilah kan, saya besok kita boleh tengok. Apabila kata tengah baca AJK sibuk agak sana, duduk sana, kita kita pakai parking sini, parking sana, sampai imam bila nak iqamah barulah AJK tu diam. Apa pendapat Ustaz? Kalau itu antara tugasannya itu yang memang dia kena buat, jadi dia terlepaslah daripada perkara-perkara itu tadi. Jadi kalau macam saya dah, saya tengok apa dekat AJK masjid kan, dia sendiri itu sebenarnya dia tahulah ada adab berubah. Tapi dia tak ada, dia kamu dari sini, kamu sini, kamu sana. Mungkin dia nak menjaga menjaga SOP lah tu kot. Kita sangka baik lah. Mungkin itu tugasan dia, kena buat kerja. Dan kalau tak kena kan nanti polis datang ke, ataupun polis ada hantar wakil ke kan. Jangan sampai mengganggu lah. Yalah, kalau buat bising mengganggu tu tak patut sangat lah. Kalau nak buat kerja tu memang dah kerja dia, kita akur lah. Tapi jangan sampai terjerit-jerit ke apa ke, menunjukkan akhlak yang tak berapa nak elok. Itu kena baikilah ya. Tapi kalau itu tugasan dia, kadang-kadang biasalah kita masih lagi dalam keadaan yang tak mengizinkan sepenuhnya kan. Ada SOP-nya apa semua, nanti kan masjid yang kena. Jadi itulah, kalau tak ikut peraturan tu pula kan ada samannya dan sebagainya. Jadi sebab tu AJK yang bertugas tu dia terpaksa bertugas, jaga, tunjukkan macam mana nak letak sejadah apa semua, kan. Tapi dengan akhlak yang cantik lah, dengan adabnya semua. Memang ada siapa cerita kat saya, ada satu masjid tu masjid tu dah letak dah pangkah-pangkah ke apa tanda kan, suruh sejadah situ. Tapi dia degil, dia letak sejadah antara dua tanda. Orang sekolah apa pula kata, sekati saya lah. Dia marah dia balik, orang tegur dia, pun payah juga lagu tu kan. Pakcik ni baru pertama kali ke masjid ke tak tahu macam mana kan. Tu susah juga. Jadi itulah, kadang-kadang ragam orang tu dia terpaksa ambil, terpaksalah AJK tu kena bekerja sikit. Tapi nak kena ni lah, kena hormat orang dan sebagainya, beradab, berakhlak. Gitu je lah ya. Maklumlah keadaan tak mengizinkan kan. Kadang berebut pula masing-masing. Time Jumaat dia berebut kan, time lain tak nak berebut, tak baguslah tu. Mudah-mudahan kita doa-doa lah semoga kembali pada biasa. Sebab biasanya yang pergi ke surau masjid ni baik, elok akhlaknya ya. Ya. Kalau kita musafir, tapi kita alasan kita malas nak pergi Jumaat tu, musafir tak pergi Jumaat dah, ini lah alasan tu musafir ya. Alasan musafir. Wajib tak wajib lepas kalau musafir? Kalau ikutkan wajib lah. Kalau musafir sebelum subuh tak wajib. Kita musafir dah 3 hari lah. Contohnya kita gerak hari Khamis. Mesti lagi dah musafir lagi. Habis mana yang kita nak buat yang wajib, sama ada Jumaat ataupun
duduk. Dan sepatutnya lah kita kena buat. Tapi Allah Ta'ala dah bagi kita apa, pendekkan solat. Kena buat Jumaat. Kena buat Jumaat. Kena buat Jumaat wajib. Lepas tu baru kita jamakkan dengan asar. Jamakkan dengan asar. Macam saya ni, kita boleh ya nak pergi Jumaat, tapi tempat kita kafir, tak payah lagi mana nak pergi Jumaat. Kafir itu ya. Tak boleh. Walaupun musafir, cerita dia begini je. Musafir yang mana yang tak wajib Jumaat adalah musafir yang musafir sebelum subuh. Itu je. Hari yang sama lah. Hari yang sama, Jumaat yang sama. Kalau hari Khamis musafir, sana dah tidur hotel, besok tu wajib dah kan. Ni hari yang sama, pagi ni. Kalau nak selamat, kata bukanlah nak selamat lah kan. Ayat dia je lah. Kalau malas sangat lah nak sembahyang Jumaatnya tu, keluarlah sebelum subuh. Kan? Sebelum subuh. Hari yang sama. Ya. Kalau malas sangatlah. Ya. Kalau saja-saja malah Tak boleh, dosa. Dosa. Dosa lah. Tak boleh, wajib. Wajib. Ya. Tapi kita pergi jamak Ustaz Lepas habis Jumaat, lepas salam, naik terus buat asar. Niat Jumaat tu jam 12. Niat Jumaat sama aja macam biasa. Sebenarnya Jumaat usolli fardan Jumaati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dalam sembahyang Jumaat itu, sebelum salam kita detikkan ataupun lintasan hati dipanggil niat nak jamak. Dah cukup. Habis. Jangan tertinggal niat tu je. Jangan terlepas lintasan hati kata nak jamak. Terlepas itu tak boleh jamak. Dah. Sebab syarat sah jamak takdim di dalam solat yang pertama. Kalau selepas salam Tadi tak niat lah, tak boleh jamak dah. okey. Jangan. Kalau imam dah habis salam, kita berdoa kan. Kita berdoa kan atau kita Naik terus. Qamat. Iqamah. Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian Yang tadi tu, kita perlu niat daripada rumah ataupun kita baru nak sembahyang kita niat. niat jamak tu dalam sembahyang. Bukannya kita kalau kita keluar dari rumah kita akan kalau hari ini Jumaat. Ada sebelum kita keluar rumah, niat pakai nak jamak asar. Dan maktab membaca sebanyak. Jadi ada niat kan ada niat kita nak keluar rumah. Tak payah niat pun tak apa. Tak perlu niat sebab syarat sah niat jamak takdim di dalam sembahyang yang pertama sebelum salam. Syarat sah niat jamak takhir di dalam waktu pertama sebelum masuk waktu kedua. Baik. Syarat sah niat jamak takdim di dalam sembahyang yang pertama. Niat jamak takdim dalam sembahyang pertama. Niat jamak takhir dalam waktu yang pertama. Faham? Nak jamak takhir, tunggu masuk waktu dulu. Contoh sekarang pukul 12, kita tengah atas highway, Zuhur tak masuk lagi. Niat jamak takhir lah pukul 12. Kita cakap niat jamak takhir lah. Jalan pukul 4.30 dah masuk asar. Tadi niat sebelum Zuhur rasanya. Dah tak boleh. Qada lah Zuhur itu. Tunggu azan Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita niat nak jamak takhir. Nanti sembahyang sekarang tak perlu niat dah, tak apa. Kalau tak niat sembahyang sah. Yang cuma nak kena niat qasar lah, raka'ataini. Itu sahaja. Sebab niat jamak takhir tadi kita dah niat dalam waktu yang pertama. Kalau jamak takdim tadi kita dah niat dalam sembahyang yang pertama. Ya.
Kita dah niat nak jamak takhir tadi. Niat jamak takhir dah. Lepas tu berhenti ke RNA pukul 2. Tulis zuhur. Masa ada lagi kan. Tukarlah, tak apa. Tak ada masalah. Tukar tadi dalam sembahyang. Tukar je. Nak selamat, niat jamak takhir dulu. Fiqh dia begitu je. Mudah je. Nak selamat, masuk zuhur, jamak takhir lah. Tiba-tiba kadang-kadang kita berhenti. Awal sempat lagi ni. Tukar niat, jamak takdim. Boleh, tak ada masalah. Semayang jamak kasar ni pun ramai lagi yang yang masih tak jelas. Kan? Sebab satu keliru. Ya. Contoh sebelum kafir kita semayang zuhur kat rumah. Sebelum musafir kita semayang zuhur siap-siap pakai. Lepas tu dah jalan tu dah masuk asar. Asar tu kita boleh qasar ke tak? Asar boleh qasar, tak ada masalah. Asar boleh qasar. Sebab saya ada kawan kata nak qasarkan dia jamak dia boleh qasar. Tak. Qasar buat kita okey. Tak ada masalah, boleh. Asal boleh qasar. Ya. Jadi tadi kita contohnya kita musafir nak gerak jalan ni lepas zuhur. Jadi kita semayang zuhur siap-siap kat rumah. Nanti kan tengah highway kan berhenti R&R masuk asar, boleh tak semayang qasar 2 rakaat asar? Boleh. Tak ada masalah. Sekarang nak jamak ke apa semua maghrib isyak kan buatlah. Ya, cuma jangan qasar maghrib dengan subuh aja. Itu tak boleh. Ya. Jamak tamam. Baik. Jamak dia ada 2. Jamak tamam dengan jamak qasar. Jamak tamam kita buat penuh. Sempurna. Zuhur 4 rakaat, asar pun 4 rakaat. Itu dipanggil jamak tamam. Ya. Syarat-syarat yang membolehkan jamak tamam. Sekiranya kalau kita mengikut imam yang sembahyang tamam. Ya. Kita ikut imam yang sembahyang tamam. Zuhur imam dia memang 4 rakaat lah. Dan kita niat belakang imam tu pun 4 rakaat. Kita tak niat qasar. Jadi boleh. Nanti asar nanti pun kita buat 4 juga. Ya, dia mesti sama. Dia mesti kena sama. Ya, kalau tadi zuhur kita dah niat tamam bukan niat qasar. Ya. Nanti semayangkan kita boleh tamamkan asar. Maknanya tamam tak ada qasar. Boleh, keadaannya itu. Cumanya kalau kita sembahyang penuh niat tadi tu memang nak niat tamam, kita tak ada niat qasar, jadi kat situ ialah yang tak bolehnya. Ya. Tetapi kalau contoh kita sembahyang memang nak qasar, kemudian kita berimamkan sembahyang tamam, itu tak boleh. Tapi kalau kita buat tamam zuhur, minta maaf, kita nak buat tamam zuhur, kemudian kita nak qasar asar, itu boleh. Yang tu boleh. Ya. Jadi silap tadi. Yang tadi kalau kita nak buat imam tamam, kita qasar, tak boleh. Tapi kalau imam tamam kita buat tamam, asar sikit lagi kita buat qasar, boleh, tak ada masalah. Ya. Ya. Jamak tamam dia lagi bebas daripada jamak qasar. Jamak tamam dia bebas daripada jamak qasar. Ataupun qada jamak. Qada jamak, ada sebahagian ulama mengatakan qada jamak kena qada tamam. Qada jamak ni macam mana? Hari ni kita musafir, kita tertinggal jamak tadi. Ya. Kemudian kita nak qada, sama ada kita nak qada fardu itu dalam hari yang sama tapi kena qada penuh lah, atau kita nak qada pada musafir yang satu lagi. Kita simpan kita punya qada kita tu, kita nak jamak qada kita pada musafir. Itu ulama kata kena qada jamak tamam. Boleh. Qada jamak kena buat tamam, tak boleh qasar. Sebab dia qada
Itu je. Boleh? Ya. Rasanya kena tutup dah kitab ni kot. Bukan Jumaat dah, jamak ini ya. Ya. Yang dia kata tak boleh tu sebab apa? Dia kata sebab kita asal dari sana. Contohnya budak seorang tu kali kampung mak dia lah. Dia kata kita asal dari sana, jadi tak boleh jamak kampung. Sampai kampung. Mungkin rumah dia di Senawang, kampung dia di Rembau, tak boleh? Yalah, sebenarnya saja gurau. Sebenarnya boleh. Ya, tak ada masalah pun. Ya, kita syarat boleh jamak itu sekurang-kurangnya salah satunya adalah jamak yang harus, bukan jamak yang haram. Musafir yang harus, bukan musafir yang haram. Kemudian mesti paling-paling kurang 2 marhalah atau 90 kilo. Itu sahaja. Ya, itu syarat dia. Tak kira lah itu rumah mak kita ke, kita lahir sana ke, apa ke. Yang penting kita bermukim di lain, atau kita mustautin di tempat lain. Bila kita balik kampung, kita duduk di Taman Jasmin, kita balik kampung air keruh, lebih dah 2 marhalah contoh kan. Jadi air keruh rumah mak kita, rumah kita di Taman Jasmin. Boleh tak bila sampai rumah mak kita dia air keruh, kita nak jamak? Boleh, tak ada masalah. Ya, walaupun kita lahir di sana, tapi sekarang ni kita duduk di Taman Jasmin, Seremban, begitu. Kalau kita buat jamak, orang malam, contohnya sebab nak pergi ke Bilai, tapi dalam keadaan highway jam lebih daripada 10 jam. Kita duduk tersangkut dekat apa lah, dekat jalan tiang tu lah. Macam contoh macam kita macam hari raya itu kan. Ya. Daripada Kelantan nak datang ke Seremban, lebih kurang makan mahir 24 jam. Kadang-kadang daripada Seremban ke Bilai pun bagi masa 5-6 jam. Jadi dalam pertengahan kita boleh tak buat sembahyang jamak? Dalam pertengahan. Kita contoh daripada subuh ke asar, kita takut asar kita tak sempat sampai siang-siang. Ya, kalau begitu dalam jam semua tak boleh. Ya, jam tidak menjatuhkan ataupun tidak membolehkan kita untuk jamak. Kita di darurat. Bukan darurat. Ya, masih lagi kita wajib sembahyang dalam waktunya. Tak boleh kita jamak. Tidak ada pendapat yang mengatakan boleh jamak kurang daripada 2 marhalah. Dalam mazhab kita tak boleh. Kurang pada 2 marhalah tak boleh jamak. Darurat pun tak boleh. Bila darurat, dia dah jatuh tidak wajib, itu sahaja. Kalau darurat lah. Jadi kita kena hormat waktu sahaja. Darurat. Untuk jamak tak boleh. Hormat waktu boleh. Ya. Ada kes berlaku lah masa bila perayaan dia tersangkut daripada Ipoh ke Taipei. Lebih daripada 10 jam. Dia mesti ke tengah highway kan, dia tak boleh nak ke depan, tapi nak ke belakang, ke kanan tak boleh. Dia hormat waktu je lah. Hormat waktu. Ya, kalau nak Umur lepas, asal lepas, orang kodak lah. dia qada semualah. Tapi dia tak berdosa lah. Dia tidak berdosa. Ya. Kalau hormat waktu tu ada sembahyang, betul tak? Ya. Kalau kita buat, Tak ada air sembahyang pun tak apa. kalau ada sembahyang pula macam mana? Kalau ada air sembahyang, kena qada juga sebab kita sembahyang tak cukup sempurna syarat. Tak sempurna syarat.
Ya, kita nak sembahyang fardu bukan sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat lain lah. Sembahyang fardu kena berdiri elok menghadap kiblat semua. Fardu tak cukup syarat juga walaupun ada wudu walaupun ada sembahyang, ya. Adakah hadis mengatakan boleh buat solat hadis sebab ada yang ada seorang ustaz kata kalau waktu tak ada dalil gitu. Qada Tak ada dalil. hormat waktu. Hormat waktu. Dia kata daripada sembahyang rumah wajib sembahyang betul. Dalam contoh dalam keadaan dia kita kan untuk jalan tu sembahyang. Dia sunat je. Hormat waktu ni sunat. Tak buat pun tak apa. Tak berdosa. Dia kata tak ada dalil yang mengatakan adanya solat rumah waktu. Ada dalil dalam kitab-kitab fiqh. Ada sebut hormat waktu. Dalam kitab-kitab fiqh. Ada yang saya pernah dengar ustaz kata tak ada. Dia dalil itu, apa maksud dalil? Dalil ialah perkara yang ada disebut dalam kitab-kitab itu sebagai dalil. Ya, dia berbeza dengan nas. Apa beza dalil dengan nas? Jadi nak kena fahamlah kitab tu sebagai dalil. Boleh? Kitab bukan nas tapi dia dalil. Contoh, bila ulama-ulama menyebut dalam itu, mereka itu mengeluarkan pendapat. Jadi pendapat ulama tu sebagai dalil dah. Bukan nas tapi dalil. Faham? Sebab pendapat ulama itu dia berpandukan nas. Bila dia berfatwa, dia ada nas dia lah. Tapi bila dia berfatwa, jadi itulah dalilnya. Dalil kat mana? Dalil kitab Al-Um Imam Syafi'i. Dalil lah. Dalil mana dalil? Dalil dalam kitab Kifayatul Akhyar. Itu dalil lah tu. Apabila gagal memahami dan membezakan perbezaan di antara dalil dan nas, maka gagallah memahami fiqh. Jadi itu jadi lintang pukang tu. Apa itu dalil, apa itu nas. Jadi nak kena faham. Jadi dalam kitab ni, ni dalil lah ni. Sebut mana dalil? Ni kitab. Ni bukan dalil. Dah tu apa? Itu jadi dia tak faham. Dia bukan nas. Nas itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu nas lah. Ya, baik. Boleh dah kita berhenti dulu kan. Kan? Fiqh ni memanglah dia seronok. Pasal dia banyak soalan. Cuba mengaji tauhid. Padan. Mengaji tauhid memang tak ada soalan lah jawab dia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Sebelum tu siapa yang nak buat tahlil ni? Saya punya handphone tertinggal kat rumah. Dia beritahu oleh saudara Azmi tadi. Tuan Haji dengan Tuan Azman. Bukan? Oh, next week. Nama arwah. Yang ada menikah kahwin tu siapa? Anak. Bukan saya lah. Okey. Rumah Pandang. Ya. Oh, yang menikah tu anak, bukan Tuan Haji. Ya. Itu dia pesan tadi. Kan Tuan Haji menikah. Itu dia kata orang rumah pandang ni kalau saya ni. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam wa alihi washabbihi kiram masyayikhina al-Fatihah.